السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazahibul Imam Syafi'i, yakni kitab fiqh mazhab Syafi'i, pada menguraikan bab undang-undang kekeluargaan, nikah, talak, nafkah, penjagaan anak-anak, penyusuan, menentukan keturunan dan juga anak buangan. Inilah yang dibincangkan di dalam bab ini. Pada malam ini kita sambung satu tajuk. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin, yakni nusyuz. Ta'arif nusyuz. Ini dengan ta'arif ni kita dapat faham apakah yang dimaksud dengan nusyuz. Biasa orang bercakap tentang nusyuz, dia nusyuz, isteri nusyuz, suami nusyuz. Apakah maksud nusyuz? Nusyuz bermaksud derhaka dan tidak taat. Perkataan ini diambil daripada perkataan an-nashzu dengan shin bersukun atau berbaris atas. Nusyuz daripada perkataan an-nashzu, boleh dibaca dengan shin sukun ataupun boleh dibaca dengan shin fathah, an-nashazu. Dua wajah boleh baca. Isteri nusyuz bermaksud isteri menderhaka dan tidak mentaati suami sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dari segi bahasa kita tahu nusyuz bermakna derhaka dan tidak taat. Dan apa yang dikenaki dari istilah syaraknya bagi isteri nusyuz bermakna isteri derhaka dan tidak mentaati suami sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau isteri derhaka kepada suami dalam batas yang wajib untuk dia taat, bermakna dia berdosa. Sebab taat kepada suami pada batas taat yang disuruh oleh syarak, di mana sesungguhnya dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Faris berkata, isteri nusyuz bermaksud berdegil dan menderhaki suaminya. Firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nusyuzahunna, An-Nisa ayat 34. Ia bermaksud dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan nusyuz. Nusyuzahunna, mereka nusyuz, mereka derhaka. Itu adalah merupakan kalimah nusyuzahunna, bentuk jamak. Mereka derhaka. Siapa yang derhakanya? Allati. Mereka tu, allati itu adalah bentuk mu'annas. Kita belajar dalam ilmu nahwu, allati itu adalah bentuk mu'annas, makna perempuan lah. Dia ada allati, allazi.
Itu adalah allazi itu bentuk muzakkar, allati itu bentuk muannas. Maknanya nusyuzahunna, hunna itu adalah jamak bagi perempuan. Hunna ada sabdu. Kita ulang, apa maksudnya? Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan nusyuz derhaka. Hukum nusyuz, yang tajuk yang awal tu ta'rif. Kita tahu apakah maksud nusyuz. Oleh kerana begitu, ta'rif tu kita tahu satu kederhakaan, bermakna hukumnya apa. Hukum nusyuz adalah haram. Hukum nusyuz adalah haram. Ia adalah salah satu daripada dosa besar. Ingat, dia adalah haram. Dia adalah salah satu daripada dosa besar. Kalau kita belajar dalam kitab 70 dosa besar ataupun Al-Kabair, ada salah satu dosa besar, iaitu nusyuz. Sini ada kuliah dosa besar kot? Ada. Kadang-kadang kita kalau tidak mempelajari tentang himpunan dosa-dosa besar ini, mungkin kita hanya memahami ataupun maklum pada dosa tertentu sahaja, yang maklum, yang terkenal, yang terkenal bagi kita lah. Mencuri, merompak, berzina, minum arak, lagi besar syirik kepada Allah, bunuh orang, tinggalkan salat, tinggalkan puasa, tak tunaikan haji bagi yang mampu, itu dosa besar. Itu yang lazim kita tahu. Tapi dalam perkara yang tertentu, dalam 70 dosa besar tu ada yang setengah kalangan masyarakat memang dia tak tahu dan dia buat dosa besar. Jadi bagaimana dosa besar yang tidak terhapus dengan amal-amal soleh, tidak terhapus dengan kebajikan. Dosa besar itu terhapus dengan taubat kepada Allah. Dosa kecil terhapus dengan amal kebajikan. Al-hasanat yudhhibun as-sayyi'at. Yakni kebaikan menghapuskan kejahatan. Itu kejahatan yang berbentuk dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, mesti bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kalau seorang termati membawa dosa besar, dia tidak bertaubat kepada Allah, na'udzubillah, azablah. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dia di hari akhirat kelak. Berbeza dengan dosa kecil, bukan bermaksud kita memperkecilkan dosa, tetapi jalan keluar dosa kecil itu melakukan amal ibadah, amal saleh. Ambil wuduk menghapuskan dosa, langkah ke masjid, ke surau untuk berjamaah, langkah itu menghapuskan dosa. Solat berjamaah hapuskan dosa, solat 5 waktu hapuskan dosa. Tunggu di antara satu waktu solat ke waktu solat yang lain hapuskan dosa. Tunggu di antara Jumaat ke Jumaat yang lain hapuskan dosa. Yang dosa itu dosa kecil. Bertasbih lepas solat itu menghapuskan dosa. Semua amal kebajikan menghapuskan dosa. Tapi dosa itu ada dosa kecil. Dosa besar mesti taubat kepada Allah. Berapa ramaikah di antara kalangan wanita yang nusyuz kepada suaminya, derhaka, sedangkan dia adalah merupakan dosa besar, dia tidak bertaubat kepada Allah. Jadi bagaimana? Dia tidak minta maaf kepada suami, bagaimana? Dia akan balik kepada Allah, kembali kepada Allah, membawa dosa besar. Inilah yang kita gurun dalam hidup kita, dosa yang kita takut. Sebab akhir kehidupan kita tu adalah syurga atau neraka sahaja. Sesiapa yang bawa amal soleh, membawa ketaatan ke syurga. Sesiapa yang membawa maksiat kepada Allah, dia adalah neraka. Tak ada jalan lain. Di dunia ni banyak jalan. Kita nak datang ke sini, ada jalan, macam-macam jalan. Daripada Dengkil boleh sampai, daripada highway Kajang boleh sampai sini. Macam-macam jalan. Sama ada jalan highway atau jalan kampung. Tapi akhirat hanya dua sahaja, syurga ataupun neraka. Tak ada jalan lain, tak ada pilihan. Itu yang kita nak bimbang selalu dalam hidup kita. Hukum nusyuz adalah haram. Jadi haram dosa besar. Ia adalah salah satu daripada dosa besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim
Hadis daripada Abu Hurairah yang bermaksud, apabila seseorang laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu isterinya tidak datang dan suami tidur dalam keadaan marah, malah malaikat akan melaknat isteri itu sehingga subuh. Laknat ni membawa maksud haram. Apabila dilaknat oleh Allah, apabila dilaknat oleh malaikat, apabila dilaknat oleh Rasulullah SAW, membawa maksud dia adalah dosa besar. Laknat daripada Allah dan juga makhluk yang mulia seperti malaikat dan juga Rasul yang mulia. Laknat itu membawa perbuatan itu adalah haram dan natijahnya adalah dosa besar yang membawa seorang itu ke neraka Allah kalau dia tidak bertaubat masa dia hidup. Mesti bertaubat masa hidup. Dalam riwayat Muslim disebut, "Wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabun Nikah. Bab apabila isteri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, dan juga Imam Muslim diriwayatkan dalam kitab sahihnya, hadis sahihnya dalam Kitabun Nikah, bab pengharaman isteri enggan tidur di tempat tidur suaminya. Hadis ini sahih. Jadi tidak ada khawatir, tidak ada pertikaian lah, memang sahih. Diriwayat daripada Syaikhan, daripada dua kitab hadis sahih ini. Yang bermaksud demi Allah yang diriku berada di tangannya. Ini sumpah ni, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku biyadihi, di tangannya. Mana-mana lelaki yang mengajak isterinya ke tempat tidur tetapi dia enggan, maka penghuni langit akan marah kepadanya sehinggalah suaminya redha kepadanya. Jelas, tidak perlu nak diperbahaskan. Inilah hadis menunjukkan murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap isteri yang apabila suami ajak ke tempat tidur di mana dia enggan, dia buat tak tahu je dia enggan, sehingga suaminya marah sampai kepada pagi, yang mana kemarahan suami itu membawa marah penduduk langit. Penduduk langit itu membawa maksud malaikat, sehingga suami redha kepadanya, sehingga suami memaafkan dia. Kalau suami tak maafkan dia, beratlah. Berat. Kita kena banyak maafkan isteri kita ni, walau macam mana sekalipun, sebab mereka adalah merupakan insan yang lemah. Kena banyak maafkan. Kita jangan biarkan sampai isteri kita masuk neraka Allah. Walaupun dia derhaka mungkin dalam keadaan tertentu, tetapi banyak jasa mereka kepada kita, melahirkan anak kita, zuriat kita, sama-sama susah senang dengan kita. Mungkin kadang-kadang sifat manusia menyebabkan mereka terlanjur, dan kemaafan itulah lebih kita utamaan daripada kemarahan. Itu penting. Sebab setiap orang tu ada kelebihan dan kekurangan, dan kekurangan isteri tu nak dibandingkan kelebihan, kelebihan dia lagi banyak daripada kekurangan yang dia ada. Sifat manusia memang ada kurang, walaupun sebegitu kita tahu isteri kita lebih banyak kelebihan berbanding dengan kekurangan dia. Kemaafan daripada kita tu lebih utama daripada kemarahan kita kepada isteri. Marahnya suami dalam perkara rangka yang Allah Ta'ala pun akan jadi marah, bermakna isteri ke tempat neraka. Na'udzubillah. Kita tidak nak isteri kita masuk neraka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijjarah. Jadi jagalah dirimu dan isterimu, ini keluargamu, dari neraka. Bahan bakarnya, yakni batu-batu dan juga manusia. Waquduhan nas wal hijarah, batu bakarnya manusia dan juga batu-batu. Batu-batu maksudnya batu berhala. Rasulullah juga bersabda, wallazi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis daripada juzuk yang keempat ataupun jilid keempat.
pada halaman 381 dan juga Ibnu Majah dalam Kitabun Nikah bab hak suami ke atas isterinya, hadis nombor 1853. Yang bermaksud demi Allah yang diriku berada di tangannya, seseorang isteri tidaklah menunaikan hak Tuhannya sehinggalah dia menunaikan hak suaminya. Bermaknanya hak Allah Subhanahu Wa Taala setengah daripadanya letak kepada tanggungjawab isteri kepada suami. Taatnya isteri kepada suami dalam rangka yang dibenarkan taat oleh syarak bermaksud dia juga taat kepada Allah. Isteri itu senang saja hidupnya. Dia taat kepada suami dalam rangka yang dibenarkan oleh syarak, di mana dia taat kepada Allah. Itu senang saja, senang sangat. Dua ketaatan, yakni taat kepada Allah, taat kepada suami dalam perkara yang dibenarkan syarak, bermakna dia adalah taat kepada Allah sepenuhnya. Melainkan dalam perkara yang Allah Ta'ala tak beri taat. Contohnya, yakni suruh isteri membuka aurat, itu tidak boleh ditaat, sebab itu sudah melanggar ketaatan kepada Allah. La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada la ta'atan li makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah apa? Buka aurat di hadapan khalayak ramai yang bukan mahram tu adalah maksiat kepada Allah. Dan kalau suami suruh buka aurat, tak bolehlah. Jadi kalau suami itu dalam perkara yang harus sahaja, suami ni nak makan nasi ayam contohnya, buatlah nasi ayam. Jadi isteri tak nak buat dalam keadaan kasar. Sedangkan asalnya masak di dapur tu dia bukan tugas isteri, tugas suami untuk mencari tukang masak, untuk memasak pada suami. Tapi apabila diminta oleh suami, bukan sebab membuat nasi goreng itu ataupun bukan buat nasi ayam, ketaatan itu yang ditengok. Sebab asal hukumnya jadi tukang masak, basuh kain itu adalah tugas suami. Kalau suami tak mampu, kalau suami mampu adalah pembantu rumah. Kalau tak mampu, suami yang kena basuh. Asal begitu. Yang maksud tugas tanggungjawab isteri kepada suami itu melayan suami, itu ia wajib. Itu. Tapi dalam keadaan masak tu, suami nak makan nasi ayam umpamanya, yang mana bukan sebab wajib nasi ayam, tapi suruhan. Suruhan itu yang dilihat oleh syarak. Bagaimana nusyus berlaku? Jadi macam itulah juga kita pun janganlah banyak sangat nak kan. Jangan nak sangat. Isteri dah tak larat, sambil dua-dua bekerja, nak juga isteri masak nasi ayam. Nasi ayam banyak kat sini, belilah nasi ayam. Berapa ringgit sangat. Isteri dah sama-sama masing-masing kerja kan, dua-dua kerja. Hari Ahad tu lah isteri nak rehat, kita suruh buat itu, buat ini, kita tidur je, main game je. Jadi maknanya tak betul lah. Lepas tu kita ni kalau nak nasi ayam sangat, pergilah cari nasi ayam mana-mana. Banyak nasi ayam zaman sekarang kan, tak ada masalah pun. Jadi kita kena ada banyak toleransi. Kita sama-sama hidup, kita nak bahagia di syurga sama-sama dengan isteri kita. Bukan kita nak cari masalah di dunia membebankan isteri, kita nak bahagia di syurga. Itu kita punya tujuan hidup. Bagaimana nusyus berlaku? Soalannya bagaimana nusyus berlaku? Ini penjelasannya. Yang pertama tadi berkenaan dengan definisi ta'rif nusyus. Kita faham dengan ta'rif, kita tahu. Ataupun definisi kita tahu. Dan hukumnya apa? Dan sekarang apakah dimaksudkan boleh berlaku nusyus? Ini contoh. Jadi contoh ni penting lah. Baru kita boleh faham. Sebab ada contoh, senang. Contoh tu kan perlu. Isteri dikira menderhaka terhadap suami apabila dia tidak lagi taat serta ingkar terhadap suaminya. Contohnya, isteri keluar rumah tanpa alasan yang munasabah dan tanpa kebenaran suami. Atau dia bermusafir tanpa kebenaran dan keredaannya. Atau isteri tidak membuka pintu rumah supaya suaminya boleh masuk. Atau dia menghalang suaminya daripada menyetubuhinya tanpa alasan yang munasabah seperti sakit. Atau suami memanggil isterinya tetapi tidak diendahkannya dengan membuat halnya sendiri atau lain-lainnya. Ini adalah contoh
bagaimana seorang isteri tu dia akan dinamakan sebagai nusyus. Bermusafir tanpa keizinan suami, tanpa kebenaran, sehingga nak tunaikan haji pun kena minta izin suami. Nak tunaikan haji kena minta izin suami, sedangkan haji itu adalah perkara yang wajib, kena minta izin suami. Itu dalam tunaikan haji. Kalau seorang isteri juga dah sampai ke Mekah, lepas tu suami buat haji jenis tamatta', isteri pula nak buat haji jenis ifrad, kena bagi tahu suami. Sebab apa? Kalau orang yang memilih haji jenis tamatta', selepas dia daripada menunaikan umrah haji tu, dia dah bebas lah daripada ikatan ihram. Dan apabila bebas, dia nak pada isterinya pula, isteri buat haji jenis ifrad. Jadi bagaimana? Tuan faham maksud saya kan? Boleh faham ke? Maknanya kalau suami tu dia buat haji jenis tamatta', nah ini yang pertamanya dia akan tunaikan umrah di dalam bulan-bulan haji. Settle umrah itu makna tak ada lagi dalam ihram. Lepas tu dia tunggu sementara nak haji, dia nak isteri dia, nak bersama dengan isteri dia. Isteri dia pula menunaikan haji jenis ifrad, sampai ke Mekah terus niat aku menunaikan haji dan aku berihram dengannya. Bila dia punya halalnya, tahalulnya, lepas daripada melontar. Lama suami dah teringin dah. Dia kena minta bagi tahu. Kan? Kami duduk kat sana makan sedap, protein tinggi, jadi keinginan ada. Kan? Bilik barakah pun ada. Jadi kena bagi tahu. Ni cerita orang pernah bertunaikan haji, dia faham lah. Cuma saya tak pernah pergi ke bilik barakah tu kat mana, Allah maksudnya. Tapi ada yang pergi. Allahu Akbar. Itulah makna sampai sebegitu Islam suruh dalam perkara yang rukun, Islam pun kena beritahu. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain lah, dalam perkara yang harus nak pergi ke pasar tu benar harus minta izin juga. Dan keizinannya secara umum tu lebih penting lah. Isteri tak bekerja di rumah, kita izinkan isteri kita pergi kedai beli sayur sendiri, itu penting. Pergi kedai runcit beli sendiri, kita bekerja. Dan dia nak pergi cari sayur, nak pergi cari lauk, dia telefon kita tak dapat, kita off telefon sebab ada mesyuarat, dah tak makan dia hari tu. Jadi kita kena pandai macam mana izinkan. Awak pergilah beli, nak setakat beli sayur bagai tu pergilah sendiri, tak payahlah nak bagi tahu. Kalau tidak pun WhatsApp pun tak apa, nanti dia lepas tu saya bacalah. Mana kita ni macam tu. Dalam perkara yang lain lah, yang besar-besar, dia pergi shopping sampai malam tak balik, tu tak betul lah. Kena bagi tahu nak ke mana, kita balik mana. Isteri gelap gulita rumah, rupanya pergi shopping. Ini benda-benda yang tu yang menyebabkan suami jadi marah. Cara mengatasi nusyuz. Cara bagaimana nak mengatasi nusyuz. Sebab kena ada cara. Sebab nusyuz ni derhaka. Derhaka tu bagaimana haram, dosa besar. Jadi tidak ada satu orang yang berakal, beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia nak mati dalam keadaan buat dosa, tak mungkin. Jadi kena ada cara nak atasi nusyuz. Jika isteri menunjukkan tanda-tanda nusyuz, ada tanda, ada sign dia, ada alamat dia melakukan nusyuz, ada tanda nusyuz, seperti tidak melayani suami dan bersemasam muka. Sebelum ini dia seorang yang lembut dan manis muka atau bersifat kasar yang luar daripada kebiasaan, maka suami digalakkan memberi peringatan berdasarkan Al-Quran dan mengingatkannya tentang kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah, iaitu bergaul dengan baik dan mengiktiraf kedudukan suami. Ini peringkat awal. First step yang pertama, langkah yang pertama. Kalau suami dia perasan ni lain macam, isteri dah macam tak mau dengar cakap ni, dah macam pelik sikit ni. Ini tindakan yang pertama disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh oleh syarak, disuruh oleh Islam. Yang ini nasihat dulu. Itu peringkat pertama, step pertama, first stepnya. Suami juga digalakkan memberi amaran dengan mengingatkannya kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan balasannya. Suami juga digalakkan mengingatkannya kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Step pertama nasihat, sebut tentang ancaman Allah, bagaimana orang yang nusyuz, bagaimana balasannya, dan juga ingatkan sabda Rasulullah sallallahu, isteri nusyuz bagaimana balasannya. Itu step pertama nasihat.
Nasihat mungkin dari segi logiknya, dan juga nasihat dari segi nakal. Makna akal dan nakal. Akal tu logik kita lah. Macam mana awak jadi macam ni, kenapa gini kan. Dan yang nakal tu maknanya dalil Al-Quran hadis. Tak hafal, bawa Quran, bawa hadis, baca. Mudah-mudahan dia insaf. Ya Allah, silap ni. Ni. Dari segi akalnya, kita kan hidup dah lama, takkan begini keadaannya. Awak kan elok dulu, kenapa awak nak apa? Tanya dia nak apa. Jangan kita tak tanya dia nak apa. Mungkin dia nak barang kemas ke. Dia nak apa, dia ni dia kata nak ni striker ni dah rosak lama, saya suruh beli, awak tak beli. Okey, belilah. Kadang ada benda yang dia nak, dia cakap, kita pun tak ingat. Jadi ada benda yang kita kena tanya nak apa. Dah lama tak makan kat kedai tom yum, kata dia makan rumah je. Bawa. Mungkin ada sebab dia jadi macam tu kan. Yalah, umur-umur macam kita ni kadang cepat merajuk dan macam-macam. Dan kena tanya ini. Ini pertama, step pertama ni, nasihat tanya dulu. Jangan ambil tingkah yang kedua, yang ketiga. Dia banyak tindakan, sampai 4 tindakan yang disuruh oleh syarak. Yang pertama dulu, sebelum daripada jadi rumah tangga tu berantakan. Yang ini sabda Rasulullah, ayyu mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab penyusuan bab hadis-hadis mengenai hak suami terhadap isteri, hadis nombor 1161, dan Imam Ibn Majah dalam kitab nikah bab hak suami ke atas isteri, hadis nombor 1853, yang bermaksud mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suami redha kepadanya, dia akan masuk syurga. Ini pertama, jangan ancaman dulu. Yang ini tentang galakkan. Kan dalam agama ni ada ancaman dan ada galakkan. Sebelum kita nak ancam tu, galak dulu, galak syurga. Kalau dia tak mau dengar galakkan, baru ancaman. Dia itu stepnya. Ini yang diajarlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang seronok dulu. Contohnya apa hadis ini? Maksudnya mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suami redha kepadanya, dia akan masuk syurga. Masuk syurga, senangnya kata, senanglah. Isteri yang dengar cakap suami dalam perkara yang dibenarkan syarak, masuk syurga terus. Siapa yang janji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji. Kalau Nabi janji itu memang pastilah, sebab janji Nabi itu janji Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu dia tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini hadis tu termasuk dalam kelompok wahyu Allah juga. Dan yang berikutnya, izabatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anataha al malaikatu hatta tusbiha, ataupun tusbih. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab nikah bab apabila isteri tidur dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, dan Muslim dalam kitab nikah, Imam Muslim dalam bab kitab nikah bab pengharaman isteri dengan tidur di tempat tidur suaminya. Yang pertama tu umumlah, isteri yang taat kepada suami, patuh pada suami dalam perkara tidak melanggar hukum syarak. Suami nak makan Maggi pun buat Maggi. Suami pun nak minum kopi, buat kopi. Dia buat je. Sebab apa? Dia mengharapkan redha suami masuk syurga. Kata umum begitu. Walaupun penatnya suami pun kadang-kadang masalah juga. Nak makan Maggi buat sendiri kan boleh. Isteri dah lah penat, tapi pukul 1 malam, saya rasa macam nak makan Maggi lah. Pukul 1 malam, dia nak tengok bola, isteri nak rehat. Allahuakbar. Buatlah sendiri, kaca-kaca sendiri. Beli yang cup tu kan boleh. Allahuakbar. Tapi suami begitulah. Jadi isteri tu patuh, Masya Allah tuan-tuan, masuk syurga dengan benda ini. Dengan satu Maggi cup noodle tu, dia masuk syurga. Allahuakbar. Tengok, nampak macam simple, tapi boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab dalam keadaan dia wazaujuha anha radin, suaminya redha kepadanya. Redha suami tu. Isteri buat cup noodle, letak kat depan dia, tengok bola. Seronok sampai seronok. Sampai mati dia tengok isteri dia pernah buat cup noodle malam-malam. Redha inilah buahnya. Setiap apabila dalam perkara yang ada redha dan Allah Ta'ala nak redha itu, memang syurga. Ni benda ni kita nak cari dia punya buah dalam amal kita ni.
amal tu adalah rukun dan syarat yang buah daripadanya. Satu, redha suami. Ini kalau isteri nampak macam berat, dia kata tak nak apa-apa saya, kita baca hadis ni. Oh, senang masuk syurga bang. Kan kadang-kadang dia nak sesuatu suntikan daripada hadis, suntikan jiwa. Hadis ni kan bentuk suntikan jiwa. Dan kalau tak jadi juga dengan syurga ni, yang kedua itulah pula. Apabila isteri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sehingga subuh. Yang pertama berkenaan syurga tu dia tak berapa nak masuk. Yang ini tentang ancaman pula, malaikat pula laknat. Dia kata takutlah malaikat laknat. Sebab malaikat ni adalah makhluk yang maksum. Doa daripada malaikat tu Allah Ta'ala makbulkan. Itu doa kan. Contohnya bagaimana perlunya malaikat ni. Contohnya apabila kita solat kan, kita solat, imam tu sebut amin. Di waktu imam sebut amin itu, di waktu itulah malaikat akan sebut amin. Dan bagaimana apabila kita sebut serentak di situ, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya yang lepas. Kita nak hati apabila imam dah sebut waradhdallin, kita nak standby tu, imam sebut amin, di waktu itulah malaikat akan sebut amin serentak dengan imam sebut. Dan apabila kita serentak sebut amin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya lepas. Kita jangan abai di situ. Jangan kita sebut amin sebelum imam sebut amin, dan jangan apabila imam sebut amin kita pun baru nak sebut amin. Habis dah imam sebut amin kita pun amin. Jadi tak termasuk dalam kumpulan itu. Itu penting. Ada hadis Nabi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di waktu imam sebut amin, lepas tu di waktulah malaikat akan sebut amin serentak. Dan kalau kita sebut amin serentak di waktu itu, dosa-dosa kita diampunkan. Kan kita banyak dosa kecil lah. Jangan abai yang tu. Itu dia punya fungsi malaikat. Banyak fungsi malaikat. Ada malaikat yang ada kaitan dengan rezeki, ada malaikat yang ada kaitan dengan nyawa, ada malaikat yang kaitan dengan tugas pada Rasul, ada malaikat yang bentuk begitu. Allah Ta'ala jadikan malaikat ni maknanya dia berinteraksi dengan kita dalam ibadah-ibadah tertentu. Jika dengan peringatan tersebut isteri kembali mentaati suami, alhamdulillah, dan itulah sebaik-baiknya. Dengan hadis ini kita baca, dia pun dapat suntikan jiwa, dia pun jadi taat, jadi lebih baik. Alhamdulillah, sujud syukur kita kepada Allah. Sebab bukan kerana kita, tapi kerana Allah. Hidayah kan daripada Allah. Kitanya adalah merupakan sebagai asbab sahaja. Dan dengan perbuatan kita tu juga kita akan dapat pahala. Sebab apa? Kita mengajar yang baik, mengajar kebaikan. Kebaikan tu diambil daripada hadis baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, aman hidup kita, gembira hidup kita. Sebab isteri kita hidup dengan hadis, kita sendiri pun hidup dengan hadis. Masya-Allah. Kan bahagia kan, syurga kita apa, rumahku syurgaku kan, Baitul Jannah. Rumah tu adalah syurga. Jika nusyus semakin jelas dan berterusan, ni na'udzubillah lah, dah tak makan sama ni. Nampak tak apa-apa nak makan sama ni. Jika nusyus semakin jelas dan berterusan, suami hendaklah tidur berasingan. Ini kerana tindakan tersebut boleh mendatangkan kesan yang baik untuk mengajarnya. Maksud tidur berasingan ialah dengan tidak tidur bersama isteri dan tidak menyetubuhinya. Jika isteri kembali mentaati suaminya, itulah yang sebaik-baiknya. Jika isteri terus dengan nusyusnya, suami boleh memukul isterinya dengan pukulan mendidik yang tidak terlalu menyakitkan, yang tidak mendera, tidak melukakan dan tidak mematahkan tulang, tidak memukul mata dan tempat-tempat lain yang boleh mencacatkan. Yang kedua, step kedua ni tak kena, tak nasihat pun tak berapa nak jalan. Jadi bagaimana? Asingkan tempat tidur. Kita tidur bilik lain lah. Biasa kita bersama dia, dia pun suka dengan kita, sama dia teman dia. Kita tidur bilik lain, dan satu hari dia pun macam mana suami dah tidur tempat lain kan, besok kan macam mana. Dia pun insaf. Dia pun ketuk pintu bilik kita, dia masuk dalam bilik kita. Jangan terbalik pula. Terbalik. Kita lah pula gelisah ketuk pintu lah. Dia pun tak respect lah kita yang tukar. Mana tu step yang kedua, dia pun insaf balik kepada kita. Alhamdulillah, syukur, sujud syukur kepada Allah. Sebab kadang-kadang terkhilaf tu biasa. Tak boleh juga ni, dah nasihat dah asingkan tempat tidur dah tak boleh juga. Yang ketiga ni pukul mendidik, jangan mencedera. Bukan bahagian muka, bukan bahagian yang mencederakan,
Mungkin dia guna bantal ke. Kita tak pernah buat apa-apa dekat dia. Lidah kita pelembut sentiasa, tak pernah kita tangankan, tak pernah. Sekali kita dengan bantal, perasaan dia macam mana, suami ni marah sungguh ni. Begitu. Yang ini bukan bahagian yang boleh mencacatkan, bukan bahagian yang mulia, muka-muka kepala tidak boleh. Bahagian-bahagian yang lembut-lembut, yang banyak-banyak dia punya lemak lah. Lemak-lemak sebab bumper ke, okey lah. Tindakan memukul dilakukan jika dijangkakan dia akan insaf. Tapi jika sememangnya diketahui pukulan yang tidak berkesan malah menambahkan masalah, sepatutnya dia tidak dipukul. Yang ni kalau kita pukul tu boleh insaf. Sebab kita tak pernah buat apa pun, tak pernah apa pun, tinggi suara pun tidak. Sekali kita baling bantah dia pun terperanjat, minta maaf ya. Tapi kalau kita pukul dia lagi akan jadi masalah, jadi besar dia punya musibahnya, apinya semakin hangus. Tak boleh lah, kena pula dia ada black belt pula apinya. Black belt taekwondo ada habis calik yang 7 ni. Dia panggil apa? Dia panggil calik dan ke dan kan. Orang belajar taekwondo faham lah tu, kita tak tahu. Baca-baca kan. Itu bahaya juga dia tu. Dia habis kita kan. Dia lipat kita habis. Kita ke hospital. Allah, kalau boleh menyebabkan lagi dahsyat, lagi huru-hara dengan sebab pukul, janganlah. Jangan ambil yang ketiga. Yang ketiga tu reserve aja. Kalau kita fikir ni, kalau kita buat macam ni dia boleh insaf. Tapi kalau agak jaga mudarat, boleh menyebabkan hancur lebur rumah tangga, tak boleh lah. Dalil kepada apa yang kami nyatakan ialah firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabtaghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. An-Nisa ayat 34 yang bermaksud, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, tinggalkanlah, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan dengan tujuan untuk mengajar. Jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini step-step ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Step pertama nasihat, step kedua asin tempat tidur, step yang tiga pukul dengan pukul yang ringan dengan tujuan untuk mengajar. Dan kalau tidak taat juga, makna janganlah. Dan jika mereka sudah taat, kembali taat kepada suami, janganlah cari jalan untuk menyusahkan dia. Jangan. Apakah Nabi pernah pukul isteri sedangkan syariat adat Nabi tak pernah pukul isteri? Jangan kita kata ada kat contoh Nabi pukul isteri, tak. Dalam satu peristiwa Rasulullah SAW dia marah sungguh kepada dia punya pembantu. Dia punya hamba dia, pembantu. Marah sungguh. Nabi kata, kalaulah di hari akhirat nanti tidak ada qisas. Tidak ada qisas. Qisas ni maknanya balasan. Balas pukul, balas pukul, bunuh, balas bunuh, qisas. Anda kata tidak ada qisas di hari akhirat kelak, dan saya aku pukul kamu dengan kayu sugi ni, kepada hamba dia. Marah sungguh. Nabi takut hari akhirat. Cuma nak menyatakan kemarahan Nabi dan perbuatan hamba itu menyebabkan Nabi jadi geram. Sehingga terkeluar perkataan itu. Anda kata di hari akhirat nanti tidak ada qisas, aku pukul kamu dengan kayu sugi. Mana kayu sugi itu bukannya sakit pun, kayu sugi. Kan bisa kita tengok penyembuhkan dapat kayu sugi, kalau macam tu tidaklah menyakit. Tapi Nabi takkan buat, sebab di hari akhirat kelak ada qisas. Sesiapa yang pukul seorang lain dan di dunia tidak kena qisas, di hari akhirat kelak dia akan diqisas. Bagaimana binatang-binatang mengadu kepada Allah, dia dibuat begini-begini, hari akhirat juga Allah Subhanahu Wa Taala akan laksanakan hukum qisas kepada binatang yang tidak berakal tu. Sedangkan binatang ni tak masuk syurga neraka. Manusia kena qisas. Satu orang yang dia jadi samsing pukul orang sana orang sini, orang tak terbalas pukulan dia pun tak kena tindakan apa-apa, dia akan diqisas. Takut. Jika perselisihan suami isteri tidak dapat diselesaikan oleh mereka berdua dan mereka meminta pertolongan orang lain, perkara ini hendaklah dibawa kepada pemerintah yang hakim. Pemerintah mestilah melantik 2 orang pengantar Muslim
adil dan tahu cara menyelesaikannya. Disunatkan seorang daripadanya adalah daripada keluarga suami dan seorang lagi daripada keluarga perempuan. Andai kata step pertama, kedua, ketiga tu tak boleh juga. Dan rumah tangga itu nak dijaga agar dia tidak jadi roboh. Di mana perkara ini mesti dibawa kepada hakim lah. Sampai ke hakim. Apa sampai ke hakim dah. Di mana perkara hakim akan memerintahkan, akan lantik dibagi wakil laki-laki, suami lantik wakil perempuan, dan yang lebih yang disunatkan yakni daripada kalangan keluarga. Keluarga belah perempuan, keluarga belah lelaki, biarlah mereka ini yang berbincang macam mana nak selesai. Dan kena bagi tahulah kepada suami isteri ni, kita dah lantik ni wakil ni, setiap keputusan mereka kamu berdua kena ikut. Begitu. Ini step yang akhir ni sebelum berlaku perceraian, sebelum berlaku talak. Kedua-dua pengantara ini orang tengah ini adalah bertindak sebagai wakil suami isteri tersebut. Wakil ni kita belajar dalam bab muamalah dipanggil wakalah. Dalam urusan ada wakil. Wakil itulah yang wakil kepada urusan tu. Kedua-dua perantara disyaratkan mendapat persetujuan suami isteri sebagai wakil masing-masing. Kedua-dua perantara ini akan berusaha mencari jalan perdamaian untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Mereka hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Makna dapat izin daripada dua pihak, laki-laki dan perempuan, suami isteri, yang akan dilantik wakil bagi mereka. Sama ada ikut mana yang disuka lah. Yang lebih sunatnya adalah keluarga dekat dia, adik-beradik dia sendiri ke, siapa sajalah, ayahnya ke. Tapi yang lebih baiknya bukan ayahnya lah, yang adik-beradik tu lebih. Sebab ayah ni dia sikap dia lain. Sebab anak, ayah ni kadang-kadang dia perasaan seorang ayah. Bagaimana nak buat satu keputusan untuk anak, jarang. Jadi adik-beradik tu maknanya walaupun dia darah daging, tetapi keputusan tu tidak sama dengan keputusan ayah. Sama ayah bagi pada perempuan ataupun ayah bagi laki-laki. Kan ayah sudah tentu seorang ayah dia akan mempertahankan anak dia. Jadi kalau adik-beradik tu lebih tendus lah. Walaupun begitu ayah pun okey, tak ada masalah pun, boleh saja. Ataupun kalau dua-dua tak nak adik-beradik, dia nak orang luar, boleh juga. Azan. Allahu Akbar, Allah.
Sama sikit insyaAllah. Kedua-dua yang ini pengantara orang tengah ini adalah bertindak sebagai wakil suami isteri tersebut. Kedua-dua perantara disyaratkan mendapat persetujuan suami isteri sebagai wakil masing-masing. Kedua-dua perantara ini akan berusaha mencari jalan perdamaian untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Mereka hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Yang ini wakil bagi suami dan isteri yang bermasalah rumah tangga ini, wakil kena berusaha cari jalan untuk mendamaikannya. Macam mana? Mungkin di kaunseling ke, tanya ke apa masalahnya. Mungkin dengan ada orang tengah begini, mungkin dia lebih nak cakap, isterinya tak nak cakap depan qadi, tak nak cakap depan pegawai agama. Sebab kadang-kadang pegawai agama akan panggil dua-dua orang, ataupun dia tak nak orang yang dirasa orang luar. Dia mungkin dengan ahli keluarganya cakap begini. Suaminya pun cakap begini. Dan dua-dua tu gabungkan masalah itu, kita selesai. Mungkin boleh jadi bagus. Ini sebab ini jalan yang ditetapkan oleh Allah. Ada kebaikan dia. Sekiranya berjaya itulah sebaik-baiknya, alhamdulillah. Inilah sebab apa pernikahan itu adalah syariat tuntutan. Dan juga perceraian itu adalah merupakan perkara yang halal, dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala tak suka walaupun itu halal. Tapi kalau dapat berbaik-baik, alhamdulillah, ini kita doakan. Sekiranya gagal, suami naklah mewakilkan kepada pengantarnya untuk menceraikan isterinya dan menerima bayaran khulu' daripada isterinya. Apa khulu'? Khulu' ni tebus talak. Khulu' tu tebus talak. Ada satu bab berkenaan dengan khulu', tebus talak. Maksudnya apabila tak berjaya juga suami mewakilkan kepada pengantarnya untuk menceraikan isterinya dan menerima bayaran khulu' yang tebus talak dari isterinya. Maknanya kalau suami menceraikan begitu pun boleh hantar wakil ceraikan. Dan yang lebih bagusnya ada hikmah khulu'. Khulu' ni maknanya tebus talak. Ini kepada yang perempuan isteri yang nusyus ini, cakaplah mana pengantar akan wakilkan, kata suami kamu boleh ceraikan kamu, tapi kamu kena bagi tebus talak. Contohnya suami itu pernah memberi satu harta yang berharga untuk isterinya, satu rumah. Suami kamu boleh ceraikan kamu, dia sayang kepada kamu, tapi dalam keadaan macam ni dia nak cerai juga, kamu nak juga bercerai, rumah kamu tu dipulangkan semula kepada suami kamu. Kamu nak? Mana ugut sikit lah. Kemudian insah kalau bagi rumah nak duduk mana. Okey, tak mau bercerai, maknanya tu khulu'. Khulu' ni maknanya boleh pilih atau tidak boleh. Mana kalaulah sampai kepada suami isteri kata tak apalah saya bagi khulu', mana saya bagi tebus talak, harta dia saya pulangkan semula, maknanya dia nak bercerai sungguh, maknanya itu boleh lah. Sebab khulu' ni tuan-tuan, dia adalah merupakan satu daripada kelebihan kepada isteri. Khulu' ni contohnya apabila suami itu dah jadi nusyus, isteri boleh tawarkan kepada suami untuk khulu', menceraikan dia, janjinya dia akan membayar talak itu. Boleh. Isteri juga hendaklah mewakilkan kepada pengantarnya untuk menyerahkan bayaran khulu' jika dia seorang yang waras dan menerima penceraian tersebut. Dia nak juga bercerai sehingga dia sanggup untuk memberi bayaran tebus talak. Maknanya dia nak dihantarkan dia punya bayarannya. Dan kalau tidak menuntut khulu' pun boleh, tak ada masalah. Nak cerai saja tanpa khulu' pun boleh. Kalau nak khulu' pun mungkin khulu' ni sebagai senjata agar tidak berlaku perceraian. Itu yang lebih bagus. Kedua-dua pengantar hendaklah menceraikan pasangan suami isteri tersebut jika mereka berdua berpendapat inilah jalan yang penyelesaiannya. Jika mereka berselisih pendapat dan tidak dapat mencapai kata sepakat, pemerintah hakim hendaklah melantik dua orang pengantar lain sehingga mereka boleh mencapai kata sepakat. Jika kedua-dua suami isteri tidak bersetuju dengan kedua-dua pengantar tersebut dan tidak ada apa-apa perkembangan terhadap masalah mereka, pemerintah hendaklah menghukum suami atau isteri yang berlaku zalim dan mendapat hak untuk suami atau isteri zalimi. Hukuman dijatuhkan hendaklah berdasarkan keterangan dua orang perantara yang dilantik oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma
Innallaha kana aliman khabira. Surah An-Nisa ayat 35 yang bermaksud, dan jika kamu bimbang perpecahan di antara mereka berdua suami isteri, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan untuk mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami dan isteri berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ini dia punya stepnya lah. Step kita ulang. Yang pertamanya, kalau ada nusyus, nasihat. Kalau tak boleh juga, asingkan tempat tidur. Kalau tak boleh juga, maknanya pukulan yang mendidik bukan mencedera. Kalau tidak boleh juga, kena bawa kepada pihak lebih atas lah, macam hakim atau qadi atau pejabat agama. Memang pejabat agama akan membuat sesuatu, lantik wakil, dan sehingga kalau boleh selesai. Kalau tidak boleh, itulah yang terakhir, pejabat agama akan menasihatkan dua-dua bercerai. Itu yang terakhir. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita. Tak ada muskil kot, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.